Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat pagi. Salam Ramadan, selamat berpuasa. Hari ni dah masuk hari yang kedua. Okey, mata bengkak sikit aku bangun tidur. Okey, berkenaan dengan turun padang. Turun padang menghulurkan bantuan, menghulurkan kasih sayang, direport, dibuat aduan. Benda macam ni kena buat aduan ke? Benda macam ni kena report ke? Saya tak nak sentuh siapa-siapa. Tapi saya dah terjebak dalam jemaah dakwah ni. Dan memang tak boleh terpisah lagi. Tujuan kami ni tak boleh terpisah. Maksud hidup kami ni tak boleh ditamatkan. Ini maksud hidup kami, dakwah. Dan dakwah ni perlu turun padang. Perlu berjumpa dengan orang. Ini dakwah. Perlu menghadap muka ke muka. Ini dakwah. Dalam perjuangan dakwah, tidak ada sentuh isu politik, isu derjat, kedudukan, pangkat. Tidak ada sentuh. Tidak disentuh. Dilarang sama sekali untuk sentuh politik, derjat, pangkat, kedudukan. Dalam usaha dakwah, manusia berkasih sayang sahaja. Berkongsi kasih sayang. Apa dilakukan oleh Al-Fadil Ustaz Abid Liu, satu perkara yang kami sokong. Bukan 100%, bukan 200%, tapi sampai tak terhitung. Kami sokong. Sebab ini usaha dakwah yang perlu disebarkan dan diusahakan oleh semua orang. Bukan di-stopkan. Bukan ada orang bagi laporan suruh berhenti, jangan pergi buat benda tu lagi. Ada geng-geng report, beritahu jangan buat itu lagi. Bantuan ada sampai. Macam-macam lah, tak tahulah apa cerita kan. Tapi menyedihkan, usaha dakwah dihalang. Sedangkan usaha dakwah tu tak mencacatkan mana-mana golongan. Tak mencacatkan politik, tak mencacatkan kedudukan, tak mencacatkan pangkat, darjat dan sebagainya. Ini usaha dakwah yang jemaah lakukan. Dalam usaha dakwah, kami berjumpa untuk menyelesaikan selagi boleh, menyelesaikan masalah. Ini usaha dakwah tabligh. Dan dihalang, dan kami tetap akan buat. Disekat, kami tetap akan lakukan. Sebab usaha dakwah kami bukan usaha untuk membinasakan, bukan usaha untuk memecah belahkan, tapi untuk berkongsi kasih sayang. Menambahkan lagi nikmat-nikmat kehidupan dengan kasih sayang. Jadi bila tahu Ustaz Abid nak stop, nak berehat sementara ni kan, mungkin tak akan turun padang, agak sedih lah. Sebenarnya usaha turun padang ni bukan dia saja. Semua kena buat. Kita orang Islam ni semua kena buat. Dan orang yang seperti insan-insan yang seperti Ustaz Abid Liu, berapa orang je kita boleh nampak, berapa kerat je kita boleh nampak. Tak mampu, ramai yang tak mampu nak buat macam dia. Turun ke padang, turun ke lorong, turun ke tepi longkang, masuk denai sana, denai sini. Tak ramai yang mampu buat macam beliau. Bahkan ustaz-ustaz sendiri pun tak mampu. Ramai yang tak mampu nak turun padang macam beliau. Hanya yang faham dengan usaha dakwah tabligh. Usaha tabligh tahu dan merasa diri itu mampu untuk buat tu. Jadi
Jadi saya amat tak bersetuju kalau Ustaz Abid Liu terhenti di sini. Teruskan. Insan yang berhati mulia Ustaz Abid Liu, teruskan. Jangan risau dengan apa halangan, melainkan Allah SWT saja yang menidakkan perkara itu. Selagi mana perkara itu baik, berkongsi kasih sayang, Allah SWT takkan halang. Dan kenapa ada manusia nak menghalang juga, kan? Tak payah repot lah. Kita tahu bukan nak sentuh. Waktu pilihan raya ramai je wakil rakyat, MB turun padang bagi bantuan, tanya khabar orang miskin, orang susah, boleh cari pula, boleh jumpa ni. Curuk-curuk mana bawah jambatan boleh tahu, wakil rakyat boleh tahu pula. Waktu nak pilihan raya. Tapi waktu selepas tu tak nampak pula. Bila masa macam ni, masa kuarantin, senang nak jumpa insan-insan yang susah sebab kita duduk dalam keadaan yang terkawal. Memang susah lah. Memang senang lah nak jumpa. Waktu kita sibuk, manusia sibuk dengan dunia ni, memang susah nak jumpa orang susah, orang fakir, orang daif. Waktu ni senang. Kenapa nak dihalang perbuatan yang baik, perbuatan nak menyatukan, nak memperbetulkan juga. Inilah masanya untuk memperbetulkan pengurusan pentadbiran, pengurusan ketua-ketua tempat, pengurusan wakil rakyat, pengurusan siapa dia, amir, penghulu, semua. Inilah masanya untuk diperbetulkan, bukan kita nak merosakkan, kan? Dalam keadaan macam ni, kita nak memperbaiki perkara yang rosak, yang lemah. Kenapa kita nak menghalang usaha dakwah ini, sedangkan usaha dakwah ni nak memperbetulkan cacat, celah, kelemahan, kerosakan yang berlaku di atas pentadbiran negara kita. Banyak, babe. Inilah masanya. Mungkin selepas ni pentadbiran kita jadi baik lagi, hubungan ketua-ketua kawasan dengan masyarakat. Macam ni, bukan lagi macam ni kerana dunia, bukan kerana pangkat, bukan kerana derajat, bukan kerana kepentingan, tetapi kerana hati. Tukar. Saya bercakap ni mengikut pengalaman hidup saya. Saya bercampur dengan orang gelandangan, bercampur dengan orang lorong, bercampur dengan orang glamour, bercampur dengan orang kayangan, bercampur dengan orang VIP. Tahu susunan hidup tu. Tahu pergaulan dia bagaimana. Tahu cara percakapan mereka macam mana masing-masing. Tahu pemikiran golongan masing-masing. Jadi insya-Allah saya ramai lagi menyokong, bukan kata 100, bukan kata 200, tapi tidak terhitung bilangannya. Kami terus menyokong untuk usaha dakwah, usaha untuk eratkan kasih sayang dan memperbetulkan kelemahan-kelemahan kita semua. Nak perbaiki kelemahan kita. Janganlah kita nak buat aduan tentang satu kebaikan yang disukai ramai insan-insan kerana kita nak menutup kelemahan kita. Kita nak menutup kelemahan kita, kita nak menutup cacat celah pentadbiran kita, kita buat aduan. Untuk apa tu? Menunjukkan kita lagi lemah. Support lah. Turun padang, support. Belanja, kasih lebih. Ada orang yang macam ni nak buat. Support. Kasih dia turun padang. Keluarkan harta benda kamu. Gunakan untuk support perkara ni. Bukannya nak report. Nak mengadu. Perbuatan ni tak betul. Akan mendatangkan fitnah, apa semua gerbak-gerbuk-gerbuk. Masih lagi kamu kualiti tak ada. Mindset kamu lagi masih bawah lutut lah. Sorry to say lah. Kalau nak report atas perkara ni, mindset kamu masih bawah lutut. Bukan kat tempat yang sesuai. Kan? Jadi insyaAllah, janganlah kami rakyat Malaysia ni dah tak
dah tak larat dah, dah penat dengan isu-isu nak menyelamatkan kan, status, menyelamatkan soal peribadi, pangkat, kedudukan, nak menyelamatkan perkara-perkara ni. Please, kami rakyat Malaysia amat-amat bosan dengan perkara ni. Nak menyelamatkan status, kedudukan, kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Yang berkuasa ke atas segala-galanya Allah Subhanahu Taala. Makhluk tak ada apa-apa, tidak ada apa, dan bukan siapa-siapa. Tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Taala kalau dia memutuskan hubungan, memutuskan silaturahim. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Taala makhluk macam ni. Makhluk yang memutuskan silaturahim, hubungan kasih sayang kerana Allah SWT memutuskan perkara ni di sisi Allah, tak ada nilai. Allah tak berkendakkan kita langsung. Allah tak berkendakkan kepada makhluk ciptaan dia. Allah langsung tak berkendakkan kepada manusia. Yang berkendakkan kepada Allah SWT kita. Kita makhluk ciptaan Allah. Kita yang berkendakkan kepada Allah SWT. Kita yang sentiasa nak merayu-rayu, nak merintih-rintih, nak meminta-minta kepada Allah SWT. Kami makhluk tak buang. Tidak ada lagi merayu-rayu, merintih-rintih kepada pemimpin, kepada ketua, kepada siapa-siapa saja yang ada kedudukan. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ini usaha dakwah, tabligh. Dakwah dan tabligh. Dan inilah yang kami harapkan. Semoga perkara ini dapat dilebarkan, diperbesarkan, dipanjangkan, diusahakan oleh semua orang lain, bukan hanya kepada insan-insan yang terpilih. Minta pada Allah SWT, semoga Allah pilih kita juga dapat melakukan perkara tu. Bukannya stopkan perkara tu, bukannya menghalang perkara tu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ada agama dan Islam, sepatutnya kita sendiri turun padang buat benda tu. Jangan tunggu orang lain buat, kita kena turun buat. Bila ada orang lain buat, malu babe. Malu. Bukan malu pada makhluk. Ni malu pada makhluk. Bila ada orang lain buat, turun badang, tolong, bantu kawasan kau, tengok nampak kelemahan-kelemahan, kau malu. Malu. Dan jadi pemutus rantaian kasih sayang. Patutnya kau nampak macam tu, kau lagi rasa, ya Allah, aku malu, aku patut kena turun padang lah. Terus turun padang. Buat terus. Bersama dengan insan-insan yang Allah bagi kelebihan kehebatan ni. Kita mungkin ada harta, ada wang ringgit, tapi kita tak ada kelebihan nak turun padang, nak bercakap, boleh masuk ke dalam hati manusia. Percakapan tu boleh masuk ke dalam hati manusia. Walaupun kita ilmu banyak, harta banyak, apa semua ada, tapi kita tak mampu nak bercakap-cakap macam Al-Fadhil Ustaz Abid Liu. Kata-kata dia boleh masuk ke dalam hati manusia, walaupun kata-kata tu hanya ringkas. Sebab kata-kata tu dalam hati yang penuh dengan kasih sayang, lain keluar perkataan pendek pun terus meresap. Tapi kalau hati yang tak ada kasih sayang kerana Allah SWT, bertemu dan berpisah kerana dunia, cakapan dia panjang lebar pun tak masuk dalam hati manusia. Kena faham tu. Kebanyakan sebab politik ni bukan tak baik. Politik tu aliran dia baik, tetapi mereka yang berada di dalam politik itulah yang kurang kasih sayang, kurang berfungsi hati tu, nak keluarkan kata-kata yang boleh masuk ke dalam hati orang. Tembak kata-kata tu dia macam peluru, boleh tembak masuk dalam hati orang. Pam 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 pam. Orang dakwah lain, dia tak ada duduk nak tangan dekat belakang, tengok jalan macam mana sekarang, tuan sihat, tangan kat depan, tangan sini, macam mana semua, keadaan okey ya, InsyaAllah. Kalau kata saya dipilih,
oleh tuan-tuan kan, untuk menjadi ketua ataupun menjadi perwakilan kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bangunkan tempat ni. Kita bantu. Ini percakapan yang tak masuk dalam hati orang. Tak masuk. Sebab percakapan tu tak ada. Tak ada rasa insan kasih sayang kerana Allah SWT. Kan? Tak ada. Jadi bagilah orang-orang yang berdakwah, yang boleh mampu turun padang, buat kerja ni. Orang politik, orang-orang yang ada kedudukan, kamu buat kerja kamu. Kamu tengok ini sebagai apa? Oh, inilah yang akan membantu kawasan aku, yang akan membantu masyarakat di tempat aku untuk perbetulkan kehidupan dan memperbetulkan cara pentadbiran aku. Itulah, Allah dah hantar satu insan yang baik, boleh support, boleh kasih perbetul macam-macam apa-apa semua, boleh bantu NGO, boleh bantu ni, boleh bantu apa-apa macam-macam. Kita pula dah pening kepala, dah risau. Buat, hello, tuan, jemput Ustaz Abid Lu datang ke pejabat, minta dia buat laporan. Itu kau nak suruh buat. Sepatutnya benda tu tak ada, babe. Tak ada, babe. Tak ada nak suruh orang susah payah datang ke pejabat buat laporan. Tak ada, babe. Malu lah. Malu, babe. Kerajaan kita sebagai kerajaan yang beragama. Malu, babe. Bila saya baca kan, Ustaz Abid Liu kena datang bagi laporan. Apa yang salah dia buat? Dia kena buat laporan. Siapa yang suruh ni? Siapa yang suruh tu? Masyarakat tahu? Tahu. Kan? Jadi hati masyarakat kepada kepimpinan yang kecil yang di bawah-bawah ni, wakil rakyat dulu ni, tengok, kau benda macam tu pun kau nak kecoh, nak report. So apa esok bila ada sikit pun, setuju atau tak setuju, tu pulanglah. Tapi inilah usaha dakwah dan tabligh. Kami mendekatkan diri kami pada insan. Kami diajar percakapan yang sama setiap hari. Tidak ada perubahan. Percakapan yang sama, disuruh berulang kali bercakap perkara itu. Yang ini Allah berkuasa ke atas segala-galanya, makhluk langsung tak ada kuasa. Kami mengajak. Jom. Apa yang Ustaz Abid Liu buat, mengajak, bukan menghalang. Mengajak manusia untuk duduk dalam kualiti kemanisan agama. Itu je. Bukan dia pergi bam sana, bam sini. Minta. Kita nak buang benda ni. Penyakit hati ni yang diislahkan oleh Allah SWT kepada kita sekarang ni. Ini penyakit hati, bukan penyakit COVID-19 ni, penyakit hati yang diubahkan. Sebab penyakit hati ni takkan berakhir rantaian dia sampai kiamat. COVID-19 ni rantaian dia insya-Allah mesti ada titik dia, mesti ada penamat dia. Tapi penyakit hati ni sampai bila-bila rantaian dia, dia tak nampak, tapi lebih berbahaya. Dia tak boleh mendatangkan maut, tapi dia boleh mematikan hati yang baik. Jadi insya-Allah, kalau boleh kita nak benda ni tersebar lagi, teruskan. Insan yang berhati mulia, Ustaz Abid Liu dan ramai lagi di luar sana yang mendekati manusia kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan mereka turun padang, support lagi, turun padang, cari diorang, kerana kata-kata yang keluar daripada mulut mereka, kata-kata yang betul-betul daripada keikhlasan, kejujuran hati. Sebab itulah kata-kata yang keluar tu menyentuh, menembak, menusuk ke dalam hati manusia yang mendengar. Jadi kena faham dekat situ. Kita tak mampu nak buat perkara tu, jangan menghalang. Jangan jadi asbab penghalang penindakan rantaian kasih sayang ni. Please. Saya tak kira lah. Kau pangkat besar mana pun, bagi aku tak ada kuasa. Kami memuliakan manusia itu bukan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan, bukan kerana
harta benda. Tapi Islam memuliakan satu manusia itu kerana apa? Kerana hati yang datangnya daripada kasih sayang kerana Allah SWT. Kita memuliakan manusia itu kerana akhlak, sifat. Bukan kita muliakan manusia kerana ilmu. Ilmu ada pun tapi akhlak tak ada, habis juga. Kan? Kita memuliakan manusia kerana akhlak. Kerana akhlak dan pemikiran dan hati yang penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang kerana Allah, bukan kerana dunia. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.